Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Grup 12, subjek MPU 3192, Penghayatan Etika dan Peradaban. Terlebih dahulu, saya akan terangkan pengenalan poster kami. Secara umumnya, etika ialah ilmu tentang prinsip, akhlak atau moral yang membimbing manusia menentukan yang benar dan salah dalam tingkah laku seharian. Sementara itu, peradaban pula merujuk kepada perkembangan manusia dari masa ke semasa. Oleh itu, kedua-duanya berperan sebagai ejen penting yang menyokong dan membentuk tanggungjawab sosial dalam masyarakat sepanjang zaman. Seterusnya, metodologi atau kaedah kajian terbahagi kepada dua, iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah kajian kuantitatif adalah pendekatan penyelidikan mengumpul data berangka nombor untuk dianalisis secara statistik bagi mencapai hasil yang objektif. Contoh kaedah kajian kuantitatif atau kaedah pengumpulan data seperti soal selidik yang mengandungi soalan berskala atau pilihan jawapan seperti ya atau tidak. Jenis responden yang telah diambil adalah pelajar UNIMAS. Jumlah responden yang diambil adalah sebanyak 40 responden. Selain itu, tujuan kajian ini adalah bagi mengenal pasti tahap kesedaran etika dan amanah tanggungjawab sosial dalam kalangan pelajar UNIMAS. Kualitatif adalah pendekatan penyelidikan yang mendalam untuk memahami fenomena sosial melalui data deskriptif seperti teks, perkataan dan pemerhatian. Bertujuan memahami mengapa dan bagaimana sesuatu berlaku dalam konteks budaya atau pengalaman individu, bukan mengukur statistik. Kaedah kajian kualitatif juga berkait rapat dengan rujukan perpustakaan kerana sebagai sumber data utama atau sampingan untuk mengumpul maklumat teori, konsep dan dapatan kajian lepas yang kemudian secara mendalam bagi memahami fenomena sosial seperti melalui buku, jurnal dan artikel. Ini adalah dapatan analisis kami. Yang pertama iaitu pengumpulan data. Kami mendapatkan respon daripada pelajar UNIMA sebanyak 40 orang. Yang pertama iaitu kami sebanyak 20 pelajar yang menjawab ya, manakala selainnya 80% tidak. Soalannya iaitu, adakah anda berpendapat tanggungjawab sosial hanya bermaksud derma wang atau melakukan kejaman? Seterusnya soalan, sebanyak 82.5% pelajar yang menjawab ya, manakala selainnya 17.5% tidak. Soalannya, adakah tindakan rasuah bertentangan dengan prinsip etika dan tanggungjawab sosial? Dan akhir sekali, sebanyak 77.5 pelajar yang menjawab ya, manakala selainnya 22.5 tidak. Soalannya, adakah kerajaan, syarikat dan individu semua berkongsi tanggungjawab sosial dalam membangunkan masyarakat yang lebih baik? Ini adalah result daripada pengumpulan data yang kami dapat di UNIMAS. Dan setiap tindakan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukum atau tekanan masyarakat sekeliling. Selain itu, ahli masyarakat perlu membantu antara satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidup masing-masing, dan ahli masyarakat hendaklah mempunyai sifat kesukarelawanan dan kedermawanan dalam usaha untuk menegakkan hak asasi manusia dengan cara memberi bantuan semasa bencana. Yang kedua, untuk pekerja, mereka memainkan peranan dalam sesebuah organisasi yang melibatkan kualiti kerja. Menurut Yusuf Qadarwi 1989, terdapat 5 karakteristik profesionalism Islam, iaitu kafa'ah, bermaksud mampu, himmah al-a'mal, bermaksud semangat kerja, auful bil al-uqud, bermaksud pemegang perjanjian, ansar Allah, bermaksud penolong, dan amanah. Seterusnya, untuk korporat, tanggungjawab sosial korporat atau corporate social responsibility bermaksud usaha komitmen organisasi terhadap keperluan alam sekitar, kebajikan masyarakat dan kebajikan pekerja. Akhir sekali, untuk alam sekitar, hak sebagai manusia untuk mengasimilasikan etika dan peradaban terhadap alam sekitar penting sebagai pengajaran dan memandu ke arah harmoni serta tiada kompromi terhadap alam sekitar. Antara tindakannya ialah sayangi hutan, cintai alam sekeliling dan penjagaan alam sekitar, tanggungjawab bersama.
Secara keseluruhannya, etika dan peradaban membentuk masyarakat yang harmoni, bertanggung jawab dan saling menghormati. Kedua-duanya memandu tingkah laku moral, mengukuhkan nilai budaya serta kerjasama, sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara yang stabil, seimbang, berakhlak dan berkekalan. Sekian, terima kasih.